Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Izzu Yusof dan juga rakan tugas. Saya Helena Pallavi, apa khabar anda semua? Dan di pagi yang berkat ini, saya nak kongsikan kepada anda semua tentang satu perkara yang saya terjumpa dekat online, iaitu doa yang diamalkan Rasulullah setiap pagi. Doanya mudah, saya baca translation sajalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amalan yang diterima olehmu. Doa yang sangat ringkas, tetapi saya rasa kalau kita amalkan, ia adalah melengkapkan hari kita. Lain macam Helena hari ni. Sebab kita juga ada satu jumpa. Dan kita juga hari ni ada satu tetamu yang akan bercakap berkaitan dengan hufaz juga, tapi kita simpan dulu, yang mana kita akan berkongsikan kepada anda berkaitan dengan satu berita yang cukup mengejutkan satu dunia, di mana Ratu Elizabeth II telah pun meninggal dunia pada usia 96 tahun awal pagi tadi untuk waktu Malaysia, dan mana beliau telah meninggalkan dunia sekitar usia 96 tahun dengan 70 tahun tempoh pemerintahan, dengan menyaksikan 15 Perdana Menteri bertukar dan juga satu ratu kekal sehingga ke hari ini. Dan itu merupakan satu berita yang cukup mengejutkan. Dan mana kalau boleh saya kongsikan juga, di seluruh United Kingdom telah menurunkan bendera separuh tiang, dan juga berita-berita rasmi dan juga semua kedutaan telah menukar pakaian mereka kepada pakaian yang serba gelap bagi menghormati kemangkatan Ratu Elizabeth II. Dan salam takziah kepada seluruh keluarga diraja England, rakyat-rakyat England, dan juga mereka rakyat-rakyat daripada negara Commonwealth. Dan beliau yang mangkat akan diganti oleh anaknya yang membawa gelaran King Charles III. Okey, baiklah, kita tinggalkan berita itu kerana laporan lanjut kita akan bersama dengan DBB sebentar saja lagi. Dan kali ini kita nak ceritakan kepada anda, perasan tak malam tadi hujan selebat-lebatnya, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor pada kira-kira pukul 8 lebih ke 9 macam tu. Dan banyak kita terasa dalam hati kan, macam terdetik dalam hati kita, amboi kilat sambung menyambung, adakah kawasan yang ada hujan dan sebagainya, bagaimana persediaan jabatan bomba untuk menghadapi kemungkinan berlakunya banjir dan sebagainya. Dan itu yang saya lega lepas hari ini kita baca berita bahawa simulasi tragedi latihan kemahiran akan membantu kesiapsiagaan menghadapi monsun. Kalau kita lihat seperti latihan terjun daripada helikopter, penyelamatan menggunakan bot, merupakan antara persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Johor dalam menghadapi sebarang kemungkinan monsun timur laut. Dan pemangku pengarah JBPM Johor, penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Rizal Buang berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga terutama dalam fenomena La Nina ataupun musim hujan yang turun dengan kadar yang tinggi, dan ia dijangka berterusan hinggalah ke November. Dan mengenai banjir pula, beliau berkata pihaknya sentiasa berwaspada dan bersiap sedia dengan segala kekuatan dan aset yang ada memandangkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Dan apa yang menariknya, Muhammad Rizal berkata bahawa mereka akan menjalankan langkah-langkah proaktif di mana mereka akan turun dan memantau ke seluruh lokasi dan lapangan, terutamanya di 277 kawasan yang kerap berlaku banjir di Johor. Ini sudah pastinya satu berita yang menarik kerana mereka menggunakan langkah proaktif cegah sebelum parah. Yang lebih menariknya, Helena, adalah apabila turut disertai oleh rakyat agensi di mana turut ada JJK daripada Sdn Iskandar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia yang turut sertai bagi kesiapsiagaan menghadapi monsun itu. Baik, sekarang satu lagi berita menarik yang mana kalau boleh kita kongsikan kepada anda, di mana suku kedua 2022 kelahiran hidup meningkat kepada 0.2%. Itu statistik demografi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, yang mana perinciannya daripada 110,657 kelahiran pada suku kedua 2021 meningkat sebanyak 0.2% kepada 110,858 kelahiran
pada 2022. Dan kalau boleh kongsikan juga daripada rekod tersebut, merekodkan seramai 56,801 kelahiran bayi lelaki dicatatkan, manakala 54,057 bayi wanita dilahirkan. Dengan Selangor mencatatkan kelahiran angka yang paling tinggi, iaitu 22,017 atau 19.9%, manakala Labuan mencatatkan kelahiran terendah dengan 413 kelahiran. Tahniah diucapkan kepada warga-warga yang tinggal di Selangor. Anda subur. Baik, kita nak ke perkembangan seterusnya, dan ini apa yang berlaku di Kluang, Johor, di mana seorang lelaki warga emas yang berusia 60 tahun disyaki menjual daging babi hutan tanpa permis yang sah serta menjual arak seludup di Taman Harmoni Simpang Renggam. Lelaki ini juga dipercayai memiliki selaras senapang patah yang panjang lebih 1.22 meter tanpa lesen, dan ditemui juga bersama beliau adalah 6 butir peluru tertera tulisan GB Buckshot, 4 peluru tertera tulisan SP Corona, dan sebutir peluru tertera tulisan Kerambit 1. Dan sekiranya beliau disabitkan kesalahan, beliau boleh dikenakan tindakan atas Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 yang akan melibatkan penjara 7 tahun dan denda tidak lebih RM10,000. Itu antara perkara-perkara menarik yang kami kongsikan. Untuk laporan lanjut, anda boleh sahaja ke www.bernama.com. Dah Halina, selepas ini kita akan menyaksikan laporan cuaca bagi kita lihat satu hari ini. Apakah ramalannya, adakah petang hujan ataupun malam akan hujan lagi? Kita tak tahu, tapi kita lihat dahulu ramalan cuaca yang telah disediakan dan kita akan terus ke rakas tugas di DBB. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat dari Berita bersama saya Diah Muhammad Jais, dan saya mulakan dengan laporan berikut. Ratu Elizabeth II, monarki Britain yang paling lama bertahta di negara itu, mangkat pada usia 96 tahun. Istana Buckingham dalam satu kenyataan ringkas memaklumkan kemangkatan baginda dan bermulanya tempoh berkabung selama 10 hari. Ratu Elizabeth II mangkat dalam keadaan tenang di Istana Balmoral, Scotland selepas 70 tahun bertahta. Putera tertua dalam kalangan 4 anak baginda, Putera Charles, 73, secara langsung menaiki tahta sebagai raja, sekaligus melakar sejarah sebagai pewaris tahta tertua dalam sejarah Britain. Terdahulu, anggota kerabat diraja bergegas untuk berada di sisi Ratu Elizabeth selepas pasukan perubatan bimbang keadaan kesihatan Ratu berusia 96 tahun yang dinasihatkan kekal di bawah pemantauan perubatan. Kenyataan itu turut menjelaskan Putera Charles selaku putera sulung baginda dan pewaris tahta, dan isteri Camilla berangkat ke Istana Balmoral, istana yang dihuni bersama putera sulungnya, Putera William. Kemangkatan baginda diumum sejurus selepas pihak istana semalam mengesahkan baginda gering dan doktor amat bimbang terhadap kesihatannya. Semua anak baginda, Charles, Puteri Anne, 72, Putera Andrew, 62 dan Putera Edward, 58, berkumpul di Istana Balmoral di Tanah Tinggi, Scotland. Menyertai mereka ialah anak Charles, Putera William dan Putera Harry. Ratu Elizabeth 2 hari lalu menyaksikan upacara angkat sumpah Perdana Menteri baharu Britain, Liz Truss, sebagai Perdana Menteri ke-15 di bawah pemerintahan baginda dan dilihat lemah serta bertongkat namun masih tersenyum ketika bergambar. Ratu Elizabeth II menaiki tahta pada 8 Februari 1952 pada usia 25 tahun selepas kemangkatan bapanya, Raja George VI, pada 6 Februari 1952. Baginda mewarisi tahta UK sejurus selepas Perang Dunia Kedua, menyertai pentas dunia yang dikuasai tokoh politik seperti Mao Zedong dari China sehingga pemimpin Kesatuan Soviet Joseph Stalin dan Presiden Amerika Syarikat Dwight D. Eisenhower.
Sepanjang 70 tahun, baginda bertahta merentasi 2 abad yang penuh pergolakan sosial, politik dan teknologi. Baginda menyaksikan keruntuhan Empire British yang tersebar luas hampir ke seluruh dunia selain menyaksikan krisis Brexit dan pelbagai skandal membabitkan keluarga diraja menggugat asas kerajaan baginda. Namun sepanjang pemerintahannya, Ratu Elizabeth kekal sebagai ratu yang popular dan bukan sahaja bertahta di United Kingdom tetapi turut diiktiraf 14 bekas tanah jajahan British termasuk Australia, Kanada dan New Zealand. Baginda juga adalah ketua kumpulan 56 negara Commonwealth yang merangkumi hampir suku daripada penduduk dunia selain diiktiraf Pemerintah Agung Gereja England iaitu gereja induk bagi golongan penganut Anglikan di seluruh dunia. Semua stesen televisyen dan radio di UK turut berkabung dengan kemangkatan Ratu Elizabeth dengan menyiarkan pelbagai program mengimbau kembali riwayat kehidupan baginda. Lagu kebangsaan God Save the Queen dimainkan berulang kali. Bendera dikibarkan separuh tiang manakala loceng gereja terus berbunyi bagi memperingati wanita yang pernah dikenali sebagai monarki global terakhir. Tempoh berkabung kebangsaan akan diteruskan sehingga upacara awam terakhir di Westminster Abbey di tengah London. Beralih ke perkembangan ini. Permohonan ekstradisi terhadap ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo tidak dapat dilakukan memandangkan tiada negara ahli polis antarabangsa atau Interpol mengesahkan keberadaannya. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani yang berkata usaha mengesan Jolo masih giat dijalankan dan segala maklumat diterima mengenai keberadaan individu itu di negara asing diteliti kesahihannya termasuk menggunakan saluran kerjasama pihak berkuasa di negara-negara berkenaan. Polis Diraja Malaysia juga telah memohon dan memperoleh notis merah atau orang dalam buruan dikehendaki untuk pendakwaan terhadap Jolo daripada Interpol pada 2018. Pihak yang mempunyai maklumat berhubung lokasi Jolo diminta untuk menyalurkan kepada infoline Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di talian 013-2111-222 WhatsApp sahaja atau Balai Polis Berhampiran. Beliau berkata notis merah yang dikeluarkan oleh Interpol kepada 195 negara ahli adalah sebagai makluman dan mendapatkan bantuan maklumat daripada negara ahli Interpol mengenai keberadaan penjenayah dalam buruan itu. Baik, dengan itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Alright, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya, masih lagi bersama saya Izul Yusof dan juga rakan tugas Helena Pahlavi. Dan sebentar tadi kita dah tengok berita-berita berkaitan dengan apa yang menarik hari ini dan kita juga akan kongsi kepada anda kenapa Helena mulakan dengan doa di pagi hari. Antara sebabnya kerana kita ada seorang tetamu yang akan bercakap berkaitan dengan Convocation Hufaz Nusantara Permata Al-Quran dan bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Haji Musa Ahmad selaku Timbalan Presiden Persatuan Tahfiz Al-Quran Malaysia. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita dengan Apa Khabar Malaysia. Baik, bercakap berkaitan dengan Convocation Hufaz Permata Al-Quran. Mungkin Prof boleh kongsikan secara ringkas berkenaan dengan Convocation ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Isu. Pertama sekali dalam menyatakan Convocation Hufaz Nusantara ini, Permata Al-Quran Malaysia iaitu Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia yang telah ditubuhkan dalam tahun 1998 sebagai satu NGO yang mewakili pengusaha, institusi tahfiz, pendukung-pendukung institusi tahfiz di Malaysia, di tanah air ini akan mengadakan satu program yang sangat hebat iaitu menghimpunkan para hufaz bagi membolehkan kita menghargai mereka ini telah tamat menghafaz Al-Quran 30 juzuk sempurna. Jadi kalau kita lihat dari segi peranan yang dimainkan oleh Permata Al-Quran Malaysia, inilah satu-satunya wadah yang kita harapkan dapat mengembalikan, memertabatkan institusi tahfiz di tanah air ini melalui convocation yang akan diadakan pada 11, 12 dan 13 November
2022 yang bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia di nilai Negeri Sembilan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menjemput semua para peserta yang ingin menyertai dalam convocation ini supaya mereka dapat menerima anugerah sijil-sijil kelayakan yang akan disampaikan oleh perasmi-perasmi yang telah kita tetapkan di dalam acara. Jadi untuk menjelaskan tentang hal-hal berkaitan dengan convocation Hufaz Nusantara ini, kita anggarkan lebih kurang dalam 2,000 Hufaz akan berhimpun di situ. Jadi kita harapkan pada convocation ini kita hendak memberi penganugerahan kepada mereka yang telah menghafaz 30 juzuk Al-Quran secara amnya yang telah diperakukan oleh madrasah masing-masing yang 30 juzuk itu sijil am. Ada juga yang kita bagi anugerah sijil syahadah yang itu lebih kurang dalam 200, yang tadi apa sijil am lebih kurang dalam 1,500 yang diperakukan oleh madrasah dan mahat tahfiz. Yang mana yang syahadah ini yang dinilai oleh penilai-penilai tasmik secara syahadah lebih kurang dalam 200 orang. Dan juga kita memberikan penilaian sijil isbat kepada mereka-mereka yang telah menghafaz 30 juzuk sempurna melalui penilaian tasmik. Jadi kita juga dalam convocation ini ada satu perkara yang baru kita wujudkan, iaitu sijil tahfiz, sijil Tibet Islami, yang mana Madrasah Ma'had yang telah pun mengusahakan program-program kemahiran, tahfiz kemahiran, yang tahfiz kemahiran yang mereka juga mendapat tauliah daripada Jabatan Pembangunan JPK. Jadi yang di bawah Kementerian Sumber Manusia, mereka ini juga akan dianugerahkan sijil kemahiran yang telah dianugerahkan oleh JPK yang telah terampil. Dan juga kita beri kepada mana-mana ma'had atau madrasah yang menjalankan program-program kemahiran ini di bawah permata. Maknanya dekat situ ada 2 sijil lah, sijil kemahiran satu, sijil hufaz satu. Dia betul. Jadi itu bawah tahfiz. Jadi ada satu lagi yang special. Kita ingin memberi satu dorongan kepada masyarakat untuk tampil ke hadapan, itu motivasi dia. Motivasi tahfiz dalam 50 orang. Mereka yang telah menghafaz 5 juzuk juga kita raikan dalam majlis itu. Bahkan kita juga raikan delegasi daripada luar negara yang menyertai convocation pada kali ini. Dari negara mana tu? Kita target daripada negara Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Kemboja, Thailand, dan juga negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Fiji, atau China, atau Russia, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh. Lebih kurang dalam 20 atau 50 orang. Dan saya difahamkan juga akan ada persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara. Adakah ia akan diikuti oleh negara-negara yang disenaraikan juga? Itu satu sempena dengan convocation ini. Satu persidangan meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara. Dan ini adalah merupakan satu gagasan persatuan yang ingin memartabatkan tahfiz di kawasan rantau Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Kemboja, Thailand, Filipina. Jadi mereka ini akan kita jemput dalam membentangkan dalam isu-isu yang berkaitan dengan pandangan mereka, pengalaman mereka dalam pendidikan tahfiz. Dan kita harap ia merupakan satu persidangan yang akan mencetus satu penubuhan majlis tahfiz Asia Tenggara. Dan ini adalah besar impaknya kepada Asia Tenggara. Sebab kalau kita lihat di seluruh Asia Tenggara ada 180,000 institusi tahfiz, dan kita dapat 18 juta pelajar, termasuk kat Malaysia lagi ada lebih kurang 86,000 pelajar, ada 1,135 buah madrasah tahfiz dan mahat tahfiz, ada 10,000 guru-guru dan staf sokongan 6,000. Kalau lihat ibu bapa ramai 120,000, ini permintaan yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat gagasan Majlis Tahfiz Asia Tenggara ni, dia merupakan satu impak skala besar
yang boleh dapat menyatukan bersama dalam memertabatkan pendidikan tahfiz di Asia Tenggara. Selain daripada itu, kita akan dapat mewujudkan satu rangkaian di mana kita buat exchange program. Program bertukar kepakaran, bukan yang bertukar pelajar yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara tadi itulah. Tetapi dalam persidangan itu negara-negara luar daripada Australia, New Zealand, ada Fiji, for example, they can participate. Boleh melibatkan pandangan, compare notes, apa pengalaman-pengalaman pendidikan tahfiz dan negeri-negeri mereka itu. At the end of the day, di hujung persidangan tu kita akan ada buat satu lagi MOU, menandatangani persetujuan untuk menubuhkan Majlis Tahfiz Asia Tenggara. Ini satu momentum yang sangat baik. Kita dapat kerjasama dengan baik dengan JAKIM, dan terima kasih pada Jabatan JAKIM yang telah pun bersetuju bekerjasama dan telah pun bersetuju untuk memberi laluan menggunakan ILIM, Institut Latihan Islam di Negeri Sembilan, untuk dijadikan tempat persidangan. Meja bulat pendidikan tahfiz Asia Tenggara. Baik, Prof. Tadi Prof kata 11, 12, 13. Ya. 3 hari convocation. Betul. Selain daripada convocation dan juga persidangan MOU dan sebagainya, ada tak aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan sepanjang 3 hari ini? Sungguh besar aktiviti-aktiviti. Kita akan adakan sudah di malam itu satu pentas hufaz. Pentas selebriti hufaz. Hebat tu. Hufaz tu ada selebriti. Hebat. Kita datangkan daripada negara-negara ikon popular dari Indonesia seperti Dr. Adi Hidayat. Hebat orangnya. Dia akan datang dalam malam tu. Menyerikan suasana convocation. Bila malam tu? Malam tu adalah malam yang ke-11. Dan bagaimana masyarakat ingin menyertai program ini ataupun boleh menyalurkan sumbangan? Bagi pihak Permata Al-Quran Malaysia amat mengalu-alukan, iaitu daripada pihak model, daripada pihak ibu bapa, daripada pihak penyumbang-penyumbang yang ingin menyumbangkan sumbangan mereka kepada Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, dan boleh masuk melalui dalam link, dan boleh juga melayari website persatuan, iaitu permataalquran.org.my. Jadi boleh menggunakan link tu, dan boleh sama ada ingin menyumbang, dan kami menyerulah kepada semua para pendengar di luar sana, mana ada yang anaknya anak 30 juzuk yang dah hafal Quran, turutlah serta. Kita anggarkan dalam 2,000 orang dalam kapasiti yang kemuatan dalam Dewan Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Dan terima kasih kepada USIM yang telah pun bersetuju bekerjasama dengan Permata Al-Quran Malaysia untuk menjadikan tempat di USIM itu sebagai satu tempat perhimpunan hufaz. Dan jangan lupa malam yang kemuncak ada satu majlis khatam Quran. Tapi itu kita simpan dulu, Prof. Sebab kita pun dah kekangan masa. Kita sebenarnya kalau boleh kita nak ajakkan satu jam perbincangan kita ni. Tapi disebabkan kekangan masa, kita akan bawa lagi ke sesi yang akan datang. InsyaAllah akan bersama dengan kita lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi selepas ini kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Ya, sepanjang COVID-19, kawasan sekitar Chinatown di Singapura turut terjejas dengan kurangnya pelawat berkunjung ke situ. Tempat yang dahulunya meriah kelihatan hamba dengan kurangnya orang ramai dan pelancong. Sebagai usaha untuk mengembalikan kemeriahan itu, sekumpulan rakyat Singapura mempunyai idea yang menarik, iaitu mereka telah membawa dua watak opera Cina utama dengan pakaian tradisional yang lengkap untuk bertemu dengan orang ramai di Chinatown. Mereka akan berada di situ setiap Rabu, tetapi bukan untuk melakukan pementasan. Sebaliknya, mereka akan berjalan-jalan di sekitar kawasan Chinatown, dan orang ramai akan berpeluang mendekati dan bergambar dengan dua watak opera Cina itu. Malah orang ramai boleh melihat dengan lebih dekat pakaian dan aksesori yang dipakai oleh watak opera ini. Ketika ditemui, mereka mengenakan busana tradisional
dan sulikai lengkap menonjolkan watak yang ceria seperti juga sewaktu pementasan. Malah menurut mereka watak-watak lain termasuk peranakan baba dan nyonya juga akan dibawa pada sesi berikutnya setiap minggu. Sedikit latar belakang tentang opera Cina. Opera Cina Cantonese yang juga dikenali sebagai opera Beijing ataupun opera Peking bermula pada penghujung abad ke-18 dan dikembangkan secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Ia berbentuk teater tradisional Cina yang menggabungkan lakonan, muzik, nyanyian, tarian dan akrobatik serta dianggap salah satu harta warisan masyarakat Cina. Perkembangannya boleh dikaitkan dengan Susu Galuh dinasti Song iaitu sekitar 960 hingga 1279 Masihi dan mempengaruhi banyak unsur budaya tempatan di Cina dari semasa ke semasa. Selain itu, pelakon opera Cina perlu berkebolehan untuk menyanyi dan menari bagi mengembangkan plot cerita. Sehingga kini selain berfungsi sebagai hiburan, opera Cina syarat dengan nilai agama, budaya dan diselitkan unsur jenaka. Diharapkan usaha masyarakat Singapura ini dapat mengembalikan semulalah kemeriahan di sekitar Chinatown. Sekian laporan saya dari Biro Singapura. Terima kasih. Masih lagi bersama Apa Khabar Malaysia, dan kalau kita lihat VT tadi, Puan Masita Ahmad menceritakan tentang kemeriahan di Chinatown. Dan kali ini kita nak menceritakan tentang kemeriahan yang akan berlaku di Johor, iaitu kejuaraan Tari Kanak-Kanak Malaysia Negeri Johor. Untuk itu kita bersama dengan Puan Siti Awan bin Rebu Elias Fardi, Pegawai Kebudayaan JKKN Johor. Hello. Selamat pagi Puan Siti. Selamat pagi Puan Helena. Okey, bersama saya juga ada Izu di sini Puan ada di mana tu? Ya, Ada di universiti ke, ada di rumah ke atau di mana? Saya di pejabat sekarang ni. Oh, pejabat. Baik. Okey, Puan, tanpa membuang masa, jom kita kongsikan mengenai penganjuran kejuaraan Tari Kanak-Kanak Malaysia peringkat negeri Johor yang akan berlangsung nanti. Hello Puan. Ya. Ya, mungkin Puan boleh kongsikan tentang penganjuran kejuaraan Tari Kanak-Kanak peringkat negeri Johor ini. Okey, terima kasih Puan Helena. Kejuaraan Tari Kanak-Kanak Malaysia peringkat negeri Johor ni yang akan diadakan pada 11 September 2022 bertempat di Maiden Mall Mutiara Rini Johor Bahru. Kita akan bermula pada jam 2.30 petang dan program ini merupakan program kerjasama anjuran Jabatan. Okey, kalau kita boleh lihat di kaca televisyen ketika ini dianjurkan pada 11 September 2000. Okay, teruskan Puan Siti, teruskan. Kita mendapat kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Majlis Kebudayaan Negeri Johor dan juga Maiden Mall Mutiara Rini Johor Bahru. Boleh saya terangkan sikit ke berkenaan dengan kejuaraan tari ni? Dia pada tahun 2022 ni merupakan kali ketiga kejuaraan tari diadakan. Kali pertama diadakan pada 2018, kali kedua pada tahun 2019. Dan pada 2020 kita terpaksa henti sebentar aktiviti kerana pandemik. Dan pada kali ini merupakan kali yang ketiga penganjurannya. Dan kejuaraan kejuaraan tari kanak-kanak pada kali ini agak lain sikitlah daripada 2 tahun lepas. Kerana kita mempertandingkan melalui kumpulan. Kalau sebelum tu selama 2 tahun, 2018 dan 2019 hanya ada kategori solo dan kategori duo saja. Tapi pada tahun ini dibuka kepada kategori berkumpulan. Yang kejuaraan tadi kanak-kanak ini melibatkan Persatuan Kelab Tarian di Negeri Johor ataupun melibatkan sekolah-sekolah? Kita melibatkan sekolah-sekolah, pelajar-pelajar sekolah. Okey, Puan, kalau kita ada lihat, 2 kategori lah.
Okey, bercakap tentang kategori itu, ada kategori kumpulan dan juga sekolah. Kita nak tahu berapa ramai penyertaan untuk kali ini? Untuk tahun ni penyertaan ada 15 buah kumpulan, iaitu 15 buah sekolah. Dan sekolah menengah sebanyak 4 dan sekolah rendah ada 11. Biasa sekolah rendah kalau masuk mana-mana pertandingan yang kami buat, yang JKKM buat, memang sekolah rendah akan melebihi jumlah sekolah menengah. Selalunya memang macam tu. Kerana mereka antara kanak-kanak yang sangat excited lah. Baik, kita nak bertanya tentang tema. Kalau tadi saya nampak ada tema Seloka Manuk. Tahun ini apa tema dia? Kita ada kejuaraan tari yang kita buat bertema atau berkonsepkan kreatif tradisional Malaysia. Okey. Di mana peserta akan membawa tarian-tarian tradisional yang ada di seluruh Malaysia lah, dan bukan tradisional yang ada di negeri Johor saja. Okey. Mereka boleh pilih tarian-tarian tradisional yang ada di seluruh Malaysia. Jadi dekat situ Alina kita dapat lihat pelbagai tarian-tarian tradisional akan dipersembahkan. Baik, apabila menyebut berkaitan dengan pertandingan, pasti akan ada hadiah-hadiahnya. Mungkin Puan boleh kongsikan antara hadiah dan juga hadiah utama yang akan diberikan kepada pemenang nanti. Okey, hadiah dia kita ada 2 kategori. Untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan johan untuk kedua-dua kategori ni adalah sebanyak RM800. Dan disertai dengan piala dan sijil. Bagi naib johan RM600 disertai piala dan sijil. Bagi ketiga hadiah wang tunai RM500 disertai juga dengan piala dan sijil. Dan kita ada hadiah untuk koreografer terbaik sebagai menghargai menghargai koreografer yang telah bersusah payah lah nak memikirkan hasil karya mereka. Dan koreografer akan menerima wang tunai RM200. Kita nak tahu juga siapakah barisan juri yang akan mengetuai ataupun yang akan memberikan pemarkahan ni? Siapakah antara barisan jurinya? Juri-juri kita terdiri daripada Puan Jumanino binti Hanafi daripada Ibu Pejabat JKKN sendiri, yang juga merupakan ketua juri. Dan seterusnya ke juri kedua ialah Encik Hadwan Haji Zulkifli bin Haji Mahmud, merupakan seorang aktivis di negeri Johor dalam bidang seni tari dan juga merupakan ahli dalam Majlis Kebudayaan Negeri Johor. Dan juri kita yang ketiga ialah Encik Hamli Shah bin Ramli, yang merupakan koreografer di JKKN Johor sendirilah. 3 orang juri kita. Okey, baik. Puan, sebelum kita mengakhiri segmen kita kali ini, mungkin ada harapan pihak Puan terhadap pertandingan tari kanak-kanak ini? Ya, Puan boleh dengar ke? Harapan Puan secara ringkas mengenai dengan kejuaraan tari kanak-kanak peringkat negeri Johor. Harapan ni bukan harapan saya seorang lah, tetapi harapan kami di warga JKKN Johor ni. Memang berharap sangatlah kami mendapat sokongan yang padu dan dapat kerjasama yang baik daripada semua pihak. Dan harapan kami dengan adanya program-program seperti ini akan dapat lebih kita dapat mencungkil bakat bukan saja di kalangan pelajar-pelajar tetapi juga di kalangan koreografer. Ada juga koreografer yang bukan daripada latar belakang kesenian, tetapi ada koreografer yang di kalangan guru-guru yang berminat dan mereka belajar. Jadi kita boleh dengan program seperti ini dapat membuka peluang kepada koreografer dan juga pelajar untuk kita mencungkil bakat. Dan dengan ini
Terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Itu dia Puan Siti Awan, Pegawai Kebudayaan daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor yang berkongsi tentang kejuaraan tari kanak-kanak Malaysia. Okey, daripada kejuaraan tari menari, kita nak berehat seketika. Kami tampilkan kepada anda semua aktiviti lasak yang boleh kita buat di negeri Perlis. Jom. Silakan. Bertempat di Bukit Kateri Perlis, telah berlangsungnya acara penutup North Wall 1.0 Bukit Kateri Perlis. Pertandingan yang julung kalinya dianjurkan ini telah berjaya mengumpul seramai 68 orang peserta, termasuk 6 peserta dari luar negara. Lebih menarik lagi, jalur gemilang turut diarak bersama bendera negeri Perlis menuruni tali dari puncak Bukit Kateri. Dalam pada itu, sebanyak 20 laluan telah dibuka dengan 20 tali disediakan untuk didaki setiap peserta. Para peserta diminta untuk memanjat ke semua laluan sebanyak mungkin dalam tempoh yang diberikan, bermula dari 9.30 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Ditanya mengenai format pertandingan, ini jawapan dari penganjur. Format yang kita guna kali ini, kita buka sebanyak 20 route, 20 tadi untuk dipanjat lah. Di mana peserta harus memanjat ke semua route sebanyak yang mungkin dalam masa yang kita beri, sampai dapatkan top yang terpaling banyak dalam masa yang tercepat. Pertandingan ini juga berjaya menarik minat ramai orang dari pelbagai lapisan umur. Untuk umur, kita ada peserta paling muda berumur 10 tahun, kedua-dua yang perempuan berumur 10 dan 11 tahun. Kalau yang paling tua, kita ada Aunty Yunis daripada Sarawak berumur 56 tahun. Pertandingan North Wall 1.0 ini dianjurkan oleh Mission Sdn Bhd dan turut mendapat kerjasama teknikal dari Persatuan Mendaki Negeri Perlis. Acara penutup North Wall 1.0 telah disempurnakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah. Menghadapi situasi di luar jangka seperti kenakalan seseorang kanak-kanak mestinya menjadi satu kegusaran buat ibu bapa dan pastinya memeningkan kepala mereka. Tapi kita nak bercakap soal adakah kenakalan itu merupakan satu fakta ataupun mitos. Dan kita nak bercakap soal tajuknya hari ini iaitu fakta dan mitos anak nakal. Bersama dengan kita pada hari ini untuk bercakap tajuk tersebut adalah Dr. Nur Faizah Mak Khalid selaku Pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey, dan kita terus sahaja kepada tajuk kita. Kita nak tahu juga faktor-faktor ataupun faktor yang menyebabkan seorang kanak-kanak itu boleh jadi nakal. Okey, faktor-faktor anak menjadi nakal ni, pertamanya kalau kita nak cakap anak nakal ni, kita kena tahu dulu apa maksud anak nakal ni. Sebab kadang-kadang setengah ibu bapa dia tak selesa bila kita kata anak dia nakal. Ada setengah juga yang mengaku memang anak dia nakal. Jadi kita kena tengok juga perspektif yang berbeza tentang anak nakal ni. Kalau kita nak bercakap tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak ini menjadi nakal, dia ada banyak. Antaranya mungkin daripada gaya asuhan ibu bapa tu sendiri. Macam mana ibu bapa dia membesarkan dia, mendidik dia di rumah. Terutamanya lah sebab kita lahir-lahir je kita ada dekat rumah kan. Kita membesar dekat rumah dengan adik-beradik, dengan ibu bapa. Kemudian mungkin dari segi rakan, kawan-kawan bila start pergi taska, start pergi tadika misalnya, sekolah, masuk ke sekolah. Jadi dah ada pengaruh daripada rakan-rakan. Jadi selain daripada tu mungkin dari segi kesihatan mental, tahap kesihatan mental kanak-kanak tu sendiri. Sama ada dia ada penyakit-penyakit tertentu, contohnya ADHD, autism yang mana perlukan saringan lebih lanjutlah daripada pakar yang boleh menyaring penyakit-penyakit tersebut. Jadi kita kena tengok banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak itu kita katakan sebagai nakal. Kita nak minta pandangan doktor juga. Mungkin ada yang kata nakal ini karakter ataupun sifat seseorang kanak-kanak itu. Adakah nakal itu juga berkait dengan perkembangan tubuh badan dan juga emosi, fizikal, mental dan sebagainya seseorang kanak-kanak itu? Okey, kalau kita kata kanak-kanak, dunia kanak-kanak ni terutamanya 0 hingga 5 tahun misalnya, dunia dia memang bermain. Kita nak kata kalau kanak-kanak tu memanjat sofa, contohnya memanjat almari, dunia dia memang sedang bermain. Dia cuma nampak permainan je, dia tengok meja ni pun nak
ketuk-ketuk sebab dia rasa inilah dunia dia. Tapi kita orang dewasa, kita melihat ni budak ni nakal ni. Sedangkan itu adalah dunia kanak-kanak tu sendiri. Jadi peringkat perkembangan kanak-kanak tu sendiri menyebabkan orang lain menganggap anak ini nakal. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena tahulah setakat mana kita boleh limitkan tingkah laku anak-anak ni, setakat mana kita nak kontrol, nak kawal apa aspek-aspek yang kita boleh lepaskan dia, apa yang tak boleh. Okey doktor, anak nakal bersamaan dengan anak cergas. Adakah ini fakta atau mitos? Okey, fakta atau mitos? Ini menjadi tanda soal juga. Okey, bila kita katakan kanak-kanak nakal, ada setengah yang kita rasa okey, baguslah anak ni nakal. Dia aktif, menunjukkan dia sedang explore dunia dia. Dia panjat sana, dia panjat sini, pergi beraya rumah Izu misalnya, habis dituang air atas meja, atas sofa semua kan. Jadi kita ada setengah orang akan menganggap okey, bagus budak ni aktif. Kalau kita sebagai mak ayah dia yang mungkin kita menyokong anak ni lah untuk explore dunia dia. Tapi bagi ibu bapa yang lain, kenapa anak dia ni macam ni? Jadi mungkin itu dia rasa anak ni nakal. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena hadkan. Ada nakal yang mungkin sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak ni, sesuai dengan peringkat di mana dia explore untuk dia belajar dunia sekeliling dia. Ada juga keadaan di mana nakal ini bila kita sebagai ibu bapa tak membendung, dia akan menjadikan anak ni membawa sikap ni sampai dia besar. Contoh kan, kalau dia pergi katakanlah dia pergi playground, dia bermain, dia tendang sana, dia tendang sini masa kanak-kanak, kita akan kata alah biasalah kanak-kanak, dia nak main biasalah tu budak-budak. Tetapi kebiasaan ni kalau kita tak rawat, kita tak cegah, kita tak jaga, dia akan berterusan sampai anak ni besar. Jadi adalah sikap-sikap ataupun tingkah laku vandalism di kalangan remaja contohnya bila anak-anak ni membesar. Tapi doktor, macam mana kita nak membezakan ini adalah garisan yang perlu kita intervensi dan ini kanak-kanak ini memerlukan bantuan? Macam mana kita nak bezakan tu? Okey, kita sebagai ibu bapa sebagai ibu bapa kita kena rajin mencari ilmu. Kalau kita tengok, kalau kita zaman sekarang kita ada media sosial, kita ada banyak platform yang boleh kita gunakan untuk kita dapatkan maklumat. Kadang-kadang kita sendiri tak ada orang kata bidang ataupun kelayakan dalam bidang keibubapaan. Contohnya kita tak belajar, kita tak masuk, mungkin kita tak ada kesempatan nak join kelas-kelas, nak masuk seminar, tetapi kita ada ruang untuk kita dapatkan maklumat melalui handphone, melalui media masa misalnya kan. Kita cari apa dia tips-tips keibubapaan yang sesuai untuk kita praktiskan dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa. Contohnya kita ada juga maklumat, peringkat perkembangan anak-anak. Kalau saja kita akan tengok 0 hingga 1 apa tugas perkembangan anak-anak ni. Apa yang dia patut capai, apa yang dia patut buat. Kalau peringkat umur 3 hingga 5 misalnya, apa yang dia patut kena buat. Jadi berlandaskan daripada garis panduan ni, guideline ni, kita boleh kawal, kita boleh pantau tingkah laku anak-anak kita. Kalau dulu ibu bapa perlu membeli majalah untuk mendapatkan ilmu-ilmu keibubapaan, dan sekarang senang, semua ada di hujung jari. Betul. Kita nak tanya juga pandangan doktor, adakah nakal ini tertakluk kepada mereka yang kanak-kanak saja ataupun remaja juga boleh dikategorikan sebagai nakal? Kalau sebut nakal ni kadang-kadang ibu pun ada juga ibu yang nakal, bapa pun ada yang bapa yang nakal kan. Jadi mungkin istilah nakal tu mungkin dia lebih subjektif. Kalau peringkat kanak-kanak, nakal tu untuk kanak-kanak yang sukar untuk mengikut arahan misalnya. Kalau peringkat remaja, dia mungkin tidak jadi nakal lagi. Dia dah masuk ke arah yang lain, ke level yang lebih tinggi. Maknanya kita tak boleh biarkan nakal di peringkat kanak-kanak ni berterusan sampai dia remaja, sampai ke dewasa. Sebab dia akan mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang tu. Contoh, kalau kita dah biasa dengan kenakalan kan, kita dah biasa merosakkan barang, kita dah biasa bercakap kasar masa peringkat kanak-kanak, tidak mustahil kita akan membawa personaliti itu sampai ke peringkat remaja, peringkat kanak-kanak, dan akhirnya sebati dalam kehidupan kita. Okey, doktor, anak nakal sinonimnya akan di rotan. Adakah ini fakta atau mitos untuk anak nakal di rotan? Itu kena tanya ibu bapa tu. Setengah ibu bapa bersetuju dengan rotan. Setengah ibu bapa mungkin akan menolak rotan. Cuma pokok pangkalnya kita seharusnya adalah
peraturan dalam keluarga kita. Peraturan tu termasuklah mungkin dari segi denda. Kalau katalah anak ni tingkah lakunya sebegini, kita melarang dia buat ni, okey, apa denda yang dia akan dapat sekiranya dia masih lagi buat tingkah laku tersebut. Maknanya dalam keluarga kita sendiri kita kena ada orang panggil kefungsian keluarga. Maknanya ada aspek-aspek dalam family itu yang perlu kita kena pasti. Salah satunya peraturan, sempadan ataupun boundary. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sejauh mana kita boleh melepaskan anak-anak kita untuk menentukan apa yang dia nak, apa yang dia nak buat, apa tingkah laku apa yang dia nak buat, bagaimana dia nak ekspreskan emosi. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita tentukan had limit tu sampai mana. Okay. Baik doktor, nak minta pandangan doktor lagi sekali. Sebab ada ibu bapa yang keliru antara membiarkan kanak-kanak membesar dengan cara berdikari, contoh macam umur daripada 0 hingga 4 tahun, biarkan saja mereka berdikari supaya mereka meneroka dunia mereka. Dan juga ada pandangan lain kata mereka pada umur begitu adalah nakal. Jadi dua pandangan yang tersepit di sini. Adakah membiarkan mereka berdikari tapi dalam masa yang sama pandangan orang lain mereka ni nakal? Macam mana tu doktor? Okey, kalau pada pandangan saya lah. Okey, anak-anak kecil ini 0 hingga 5 tahun, 0 hingga 6, 7, 8 tahun ni mereka perlukan kita, orang dewasa. Dunia mereka bermain, mereka tidak tahu, mereka tidak dapat bezakan, mereka tidak dapat berfikir dengan sebagaimana orang dewasa. Kadang-kadang dia tumpahkan air, kita marah dia. Tapi apa sebenarnya di sebalik kemarahan tu? Apa cerita dia? Maknanya kita kena terangkan pada dia. Kita kena jelaskan kepada dia kenapa dia tak boleh buat macam ni, apa tingkah laku yang dia sepatutnya kena buat. Maknanya kita sebagai orang dewasa, kita perlu bantu anak-anak ni walaupun kita tahu 0 hingga 5 tahun contohnya, dunia mereka adalah dunia di mana mereka meneroka sekeliling. Tetapi mereka sangat perlukan bantuan kita sebagai ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa yang guide dia ke mana dia nak pergi. Kalau katalah kita lepaskan dia untuk bertingkah laku seperti mana yang dia nak dengan hasrat, kita nak dia belajar. Tapi cuba kita fikir, adakah tanpa bantuan kita sebagai ibu bapa, anak-anak ni boleh dapat membezakan apa yang baik, apa yang tak baik. Kenapa dia kena buat ni? Kenapa dia tak boleh buat ni? Okey doktor, selalu kita tengok iklan di dalam kaca televisyen menyatakan bahawa minum susu ini sel otak akan terhubung dan sebagainya. Dan ada juga ibu bapa yang mengatakan bahawa kalau minum susu, contohlah susu lembu, nanti perangai degil sikit lah dan sebagainya. Okey, kita nak tahu adakah pemakanan minuman susu ini mempengaruhi seorang anak itu jadi nakal atau tidak? Kita tahu fakta pemakanan ini, dia fakta atau mitos? Okey, kalau pada pandangan saya lah, berkaitan dengan pemakanan, itu pun menjadi salah satu orang kata penyumbang kepada tingkah laku anak-anak. Contoh saya ambil contoh susu ibu tadi. Mungkin kita tak nafikan khasiat susu ibu tu memang lebih baik berbanding dengan susu formula. Tetapi bonding di antara anak dengan ibu itu akan menjadi lebih kuat bila katalah anak ini diberi susu ibu. Maknanya lebih rapat, attachment anak dengan ibu ni lebih rapat. Jadi lebih banyak komunikasi, lebih banyak perkara yang kita boleh jelaskan kepada anak ini berbanding dengan kalau kita bagi susu formula misalnya. Maksudnya kalau contohnya susu formula, peranan bapa misalnya bapa goncang-goncang malam-malam kan buat susu. Jadi mungkin adalah attachment dari segi tu. Cuma kalau kita nak bandingkan faktor-faktor pemakanan ni, dia memang akan memberi kesan. Contohnya kalau kita bagi makanan manis pada anak akan jadi lebih aktif. Lebih aktif kan, dia melompat sana melompat sini. Terlebih gula orang kata. Terlebih gula. Jadi itu semua memang mempengaruhi kenakalan anak-anak. Tapi saya lebih suka nak menggunakan anak yang lebih akal. Sebab kalau kita nak judge anak ni nakal, mungkin akan menyentuh hati ibu bapa. Contohnya kan. Dan kadang-kadang anak ni bukan nakal daripada tingkah laku, tapi perkataan yang diguna. Kadang-kadang anak buah saya, dia akan terus cakap je. Aris cakap banyak tak penat. Sebab dia memang seorang yang banyak cakap. Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan bersama Dr. Nur Faiza Ahmad Khalid, Pensyarakanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apapun Helena, yang penting anak nakal itu semua bergantung pada masing-masing. Yang penting ibu dan ayah memainkan peranan penting dalam mendidik dan juga memberi bimbingan supaya mereka ini dapat membesar menjadi manusia berguna dan juga berbakti untuk ibu bapa. Jadi sekali lagi di kesempatan ini kepada ibu yang tak boleh memberi susu badan kepada anak
anak-anak jangan berasa kecil hati, jangan berasa rendah diri kerana apa sahaja susu yang diberikan, asalkan penuh kasih sayang, anak itu pastinya akan sempurna. Sentuhan ibu itu penting. Betul. Jadi setakat itu saja untuk kita hari ini. Saya Izul Yusof dan juga rakan tugas Selina Pahlavi. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.